Okey, tak sangka sebenarnya ramai yang nak datang ke kolam ternakan saya ni. Okey, sebelum korang datang, korang tengok video ni dulu agar tidak menyesal. Okey, saya alu-alukan kedatangan korang untuk datang tengok apa yang saya buat dalam ternakan saya ni secara kecil-kecilan ni, belakang rumah aja, bukan nak buat apa pun. Okey, ternakan kecil-kecilan ni. Mungkin korang nak tengok apa yang saya buat. Okey, kalau tengok dalam YouTube tu nampak macam hebat lah kan. Okey, saya alu-alukan kepada sesiapa yang nak datang ke sini. Tapi kena tengok video ni dulu. Kalau tidak korang menyesal. Okey, saksikan video ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan anda di sana. Sedang mencuci bayam Brazil ni untuk dibagi pada lobster lah. Saya ambil banyak dekat bawah sana. Ini nak bagi sebab kat lobster ni senang. Bayam Brazil ni. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsi lah. Sebenarnya ada ramai yang nak datang nak melawat ke kolam ternakan saya ni. Pasal malu juga. Kalau orang luar datang ni mungkin ada yang terjumpa channel saya ni dalam YouTube ataupun dalam Facebook yang saya share tu. Tapi mungkin juga ada yang berminat untuk datang melihat sendiri kolam yang saya buat ni secara kecil-kecilan. Tapi bagi saya nampak macam malu jugalah sebab kat kolam saya ni apa yang ada sangat. Saya cuma boleh share pengalaman dan apa yang saya tahu, itulah apa yang saya buat. Okey, saya share dalam Facebook dan juga YouTube. Jadi kalau kata kebanyakan yang ada orang yang nak datang di sini, okey, saya alu-alukanlah kepada sesiapa yang nak datang melawat ke kolam ternakan saya ni. Jadi saya boleh share lah sedikit apa yang saya tahu, saya boleh share. Ada soalan, kita boleh bincang-bincang, sonok-sonok sembang bak ikan ni. Sonok sebenarnya kalau boleh sembang macam tu. Jadi macam saya ni pun hanya dalam kok-kok semen yang macam dalam video yang saya post dalam YouTube tu, korang boleh tengok lah. Itu saja. Tapi macam mana pula kalau kata yang setengah tu yang nak datang tu, mungkin dia tengok dalam YouTube. Dia tengok dalam YouTube, oh nampak macam sempoi kan. Tapi kalau kata datang, Allah, macam ni kan buat. Okey, saya sendiri saya mengaku, saya memang tak ada ilmu. Saya cuma berdasarkan kepada pengalaman saja saya buat ternakan ni. Kalau kata ada ilmu, belajar dekat mana-mana, kursus ataupun, memang saya tak ada. Saya mengaku, saya tak belajar daripada mana-mana. Hanya sekadar pengalaman saja saya buat ni. Di belakang rumah saja. Yang sempit macam ni. Jadi kepada sesiapa yang nak datang tu, okey, boleh datang. Tapi kalau kata, macam saya kata tadi lah, kalau datang mai tengok, alamak, rasa macam menyesal lah nak mai tengok. Sebenarnya macam kalau tengok dekat YouTube tu macam, macam hebat. Ada ikan tilapia, ada lobster, boleh buat jualan lagi. Jadi nampak macam hebat. Tapi kalau datang sendiri nampak, alamak, macam ni lah. Jadi macam tak syok. Jadi macam, alah, rugi lah datang macam ni. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk apa sebenarnya yang ada dekat kolam ternakan saya ni belakang rumah ni. Okey, kalau kata ada yang teringin nak datang, okey, dia boleh lihat lah. Kalau dia nak datang ataupun boleh tengok daripada dalam yang saya share ni. Ada setengah yang saya faham, ada setengah yang daripada jauh-jauh, daripada Perak pun ada, daripada Penang, daripada Alustar pun ada yang nak datang. Daripada Greek pun ada. Jadi yang ada setengah tu WhatsApp kat saya lah. Boleh bertanya sedikit, kongsi-kongsi pendapat. Okey, jom. Saya boleh tunjukkan apa yang sebenarnya ada dekat belakang kolam ternakan saya ni yang dibuat secara kecilan ni. Nampak macam sempoi sangat dekat dalam YouTube tu. Okey, jom saya boleh kongsikan. Tapi sebelum tu, ni saya nak bagi bayam Brazil ni dululah dekat ternakan lobster saya ni. Okey. Mesej dekat saya nak datang ke kolam ternakan saya yang kecil-kecil ni. Okey, sebenarnya macam ni. Jadi saya cerita siap-siap lah sebelum korang datang nanti korang fikir macam menyesal pula kan bagi sesiapa yang berminat nak datang tu. Okey, saya cerita siap-siap. Okey, saya boleh tunjuk daripada hujung sana sampai ke hujung sini. Tapi kolam saya ni saya bagi tahulah hanya secara kecil-kecilan di belakang rumah dan di hadapan rumah. Ternakan di dalam kok-kok semen dan politank. Jadi kalau kata korang datang nanti taklah rasa menyesal sangat. Okey, sebelum datang ataupun saya tunjuk
terus direct saya postkan dalam YouTube ni, korang boleh tengok. Okey, itu saja apa yang saya buat. Tapi kalau nak datang tu boleh juga sembang-sembang, minum-minum kopi sambil makan bihun-bihun, teh kan. Seronok juga kan sembang-sembang pasal ternakan ikan ni. Yang saya suka macam tu. Silalah datang kalau nak datang. Okey, saya nak tunjuk kolam saya, apa yang ada sebenarnya dalam kolam saya ni. Jom. Okey, pertama sekali sebelum kita nak tengok kolam saya ni, saya nak share sedikit lah sistem pam oksigen saya ni. Okey, untuk sistem pam oksigen di kolam ternakan kecil-kecilan saya ni, saya menggunakan ACO, brand Helier ACO 308, model ACO 308. Jadi saya buat piping macam ni lah, piping. Ada video yang saya post tu, korang boleh tengok, buat carian balik dekat video tu. Okey, korang boleh tengok lah, saya buat detail untuk piping oksigen ni. Jadi setiap kolam ni ada masuk 2 tube oksigen di dalam setiap kok semen ni dan polytank. Okey, untuk polytank yang ada depan ni ada lobster. Ini tank polytank hitam ni, kapasiti yang besar lah. Okey, dalam ni ada lobster. Lobster yang ada dalam ni saiz macam ni. Okey, saya ada tunjuk lah kalau kata ada pembelian nak, ada siapa-siapa yang nak beli tu. Okey, semacam ni. Okey, lobster dalam tank ni lebih daripada 5 inci dan lebih 6 inci. Dan saya ada buat checking beberapa hari yang sudah, di dalam ni dah ada yang 7 inci lebih pun ada dalam ni. Memang besar dalam ni, tapi tak boleh banyak sebab kita nak bagi besar ni, dia tak boleh bor banyak, kena bor sikit-sikit. Kalau banyak sangat dia jadi masalah bila saling kulit, nanti banyak lobster yang akan putus spit, putus kaki, macam-macam. Dan ada juga yang mati disebabkan waktu dia saling kulit tu ada kutu lah, bayam makan dia. Okey, bayam Brazil, nampak? Okey, ini kolam lobster. Okey, untuk kolam yang kok semen ni pun ada lobster juga. Saiz saya boleh tunjuk lah. Okey, saiz lobster 2 inci, 3 inci yang dalam ni. Dan ada 4 inci pun ada dah. Saya buat spot check baru ni. Ada dalam ni. Dalam ni memang banyak. Hampir beratus ekor dalam ni. Saiz yang besar. Pemakanan tilapia pun saya bagi juga tu. Okey, disulam dengan bayam Brazil dan makanan pellet untuk lobster. Okey, dalam ni. Okey, untuk kok yang ketiga ni, yang ni kok antara kok yang saya paling sayang lah. Okey, tengok. Induk lobster. Ni dalam kok ni. Tengok. Induk lobster dalam ni. Besar-besar. Tengok. Saiz yang besar-besar. Induk lobster dalam ni. 6 inci. Saiz 6 inci. Okey. Ini saya punya Kelang Production lah ini. Memang terbaik lah ni kolam ni. Memang saya sayang ni. Okey. Kelajak. Ni anak benih lobster. Dalam ni ada 50 ekor. Saya dah ambil dah. Ada pembeli daripada Penang. Katanya nak main ambil. Belum datang lagi. Belum WhatsApp lagi kat saya. Tapi dah janji dah. Okey, 50 ekor saya dah ambil dah. Ini dalam ni standby dah. Ini sebenarnya benih yang saya ambil beberapa hari dulu tu, yang dari kolam depan rumah tu, yang saya masuk ke dalam tu. Ada video lepas yang saya upload tu. Okay, saya dah ambil. Ni dah pilih dah. Dah save besar dah. Okey, dengan harga macam ni saja macam ni. Untuk tilapia. Ni. 2 inci. 2 inci 50 sen. 3 inci RM1. 3 inci lebih RM1 lah. Saiz macam ni. RM1. Okey, ni kolam induk lobster. Anak benih tilapia yang akan kena jual ni. Yang ni kok semen ni tilapia. Anak benih tilapia. Harga jualan RM1 yang saiz besar-besar lah. Jadi senang orang nak belah macam ni. Risiko kematian memang zero lah ni, besar-besar. Kalau tak ada pengalaman, tak ada ilmu dalam bidang ternakan pun boleh bela macam ni. InsyaAllah akan hidup. Okey. Dalam kok ni, ada anak benih. Anak benih tilapia yang saya ambil hari tu. Banyak dalam ni. Tuh. Nampak? Banyak. Dan menggunakan sistem. Banyak. Yang orang main tengok. Sistem saya punya filter ni macam ni. Ringkas. Ringkas, padat dan mantap. Okey, dalam ni, dalam bin putih ni sebenarnya
ada lobster. Tapi lobster dalam ni kebanyakannya lobster yang saling kulit ataupun lobster yang cedera-cedera, yang kena makan sepit, kaki putus apa semua tu. Okey, macam bilik rawatan lah, saya masukkan dalam ni dulu. Sehingga lobster-lobster dalam ni elok balik, saya akan letak balik lah dalam kok-kok dan polytank tu. Okey, yang dalam ni anak benih lobster. Anak benih lobster yang baru menetas tu, saya akan tempat dalam ni. Anak-anak benih lobster ni saya ambil daripada ni. Daripada ni, induk tilapia, induk lobster ni, tilapia pula. Ni induk lobster ni. Daripada ni saya akan kutip, saya akan masukkan dalam ni. Saya akan simpan dalam ni. Okey, ini rumpai air. Pokok kiambang-kiambang ataupun lumut-lumut. Rumpai air ni saya akan tempat di sinilah untuk anak-anak pembenihan tu nak makan. Okey, saya akan letak ni, saya akan standby ni dalam ni. Untuk kecemasan kan, saya nak berjalan-jalan jauh, saya akan pergi ni makan. Okey, yang dalam ni anak lobster. Benih lobster lah. Benih lobster yang 1 inci, 1 inci lebih, 2 inci lebih masih ada lagi dalam ni. Sebab saya Sebab saya kekurangan tempat. Jadi saya terpaksa buat macam ni lah. Buat ni. Yalah, nama pun ternakan secara kecil-kecilan ni. Macam ni lah. Okey, ini ayah saya standby lah. Kalau kata ada pembeli yang nak beli anak benih lobster ataupun benih tilapia, saya akan ambil daripada ni lah. Saya takkan ambil ayah daripada kolam-kolam ni. Sebab saya takut mungkin bakteria-bakteria ataupun kuman-kuman lah yang di dalam kolam-kolam saya ni akan terbawa pula ke akuarium si pembeli tu. Saya tak mau. Saya nak pembeli-pembeli yang daripada saya ni betul-betul mendapat benih-benih yang betul-betul kualiti. Okey. Inilah tempat ternakan saya di belakang ni. Macam inilah keadaannya. Macam ni. Sempit aja, sikit aja. Bolehlah cari-cari makan, sonok-sonok, buat hobi kecil-kecilan. Boleh juga makan-makan untuk family. Okey, sekarang jom. Saya nak tunjuk kolam induk saya di hadapan pula. Okey, jom. Kalau di hadapan rumah saya ada satu akuarium. Akuarium saiz 4 kaki. Dalam akuarium ni saya letak lobster. Lobster yang saiz hampir 7 inci ya. Dalam ni. Yang saiz yang agak-agak besar. Jadi pengunjung-pengunjung yang datang ke rumah saya ni untuk membeli anak benih lobster ataupun anak benih tilapia, saya akan display ni dululah. Ini lobster yang besar-besar ni sebagai display. Ini sebagai racun lah untuk dia orang tu. Jadi kalau kata dia orang tengok lobster saya ni dan anak-anak benih tilapia, dia orang akan minat lah. Okey, dalam ni ada lobster yang besar-besar. Nampak? Ini sebagai display. Ini semua yang kesayangan saya ni. Lobster kesayangan saya ni, besar-besar ni. Ini sebagai display, sebagai racun lah untuk peminat-peminat lobster dan tilapia yang datang untuk mendapatkan benih-benih daripada saya ni. Okey, jom kita tengok kolam induk tilapia pula saya nak tunjuk. Okey, korang tengok ni tilapia merah yang saya standby untuk buat induk lah di dalam kolam yang special ni. Saya buat ni untuk buat pembenihan, untuk mendapatkan anak-anak benih tilapia tu. Okey, saya akan letak di dalam ni, di dalam kolam yang hadapan rumah saya ni. Okey, induk tilapia. Jadi ini sekatan yang saya buat dalam video yang baru-baru tu. Okey, ni semuanya akan ditempatkan. Induk tilapia yang ada dalam ni adalah yang di antara yang terbaik lah yang saya pilih daripada pembenihan saya juga yang ni. Okey, untuk saiz induk yang besar-besar ni, berat dia dah ada yang mencapai 1 kilo berat. Ni yang besar-besar ni. Okey, saya rasa setakat ni dulu perkongsian saya dalam video ni. Semoga bermanfaat untuk korang. Jadi kepada sesiapa yang nak datang ke projek ternakan saya yang secara kecil-kecilan ni, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau datang, sudilah datang. Tapi ternakan kecil-kecilan ni ialah channel-channel kecil yang macam saya ni, siapa yang nak layan kan. Tapi ternakan sebagai hobi, boleh juga kita buat seronok-seronok, suka-suka kat belakang rumah, daripada buang masa begitu saja kan, kita buat ternakan secara kecil-kecilan ni. Okey, saya mohon ampun, minta maaf sekiranya ada salah silap dalam video ni. Semoga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.